supaya untuk pengetahuan kamu, sesi pembelajaran ni saya record supaya kawan kamu yang tak dapat masuk ni Zafira, Rose, siapa lagi Isma. Isma tadi dia join kelas. Isma tadi dia join, ni dah tak masuk pula. Ada hal ke apa? Tapi sebenarnya ni penting. Saya dah terangkan minggu lepas pada pada kawan-kawan kamu Hafzan dengan Izwan, betul tak? Betul tak? Pentingnya kenapa saya buat meet ni sebab kita dah lama tak jumpa. Sebab saya ada kursus. Kursus tu mengenai diri kamu, mengenai macam mana cara nak nilai amali yang kamu buat semasa di rumah. Jadi cikgu kena nilai berdasarkan hasil kerja kamu buat. Berdasarkan gambar yang kamu hantar dari mula buat sampai dapat hasil akhir, iaitu contohnya makanan apa Nina? Kita nak buat amali? Rasa-rasanya amali apa kita nak buat di rumah ni? Yang cikgu bagi tahu hari tu. Hafzan? Roti canai. Roti canai. Okey, Nina nak tahu kita nak buat amali. Soalan saya dah sediakan. Kita nak buat amali roti canai. Jadi, saya nak tunjukkan kenapa saya buat ni. Sebabnya saya nak uji apa tadi hari tu kita belajar. Kita Kemahiran. nak kemahiran. Betul-betul. Kita nak uji kemahiran kamu sampai mahir buat produk yang kita nak dapatkan produk akhir. Contohnya apa? Roti canai. Tujuannya nak bagi kamu mahir. Bila kamu mahir, jadi kamu dah boleh buat, dah boleh hasilkan untuk keluarga kamu sendiri makan. Tak payah beli di luar. Kamu boleh hasilkan. Okey, kita teruskan pada ni kertas ni. Kertas yang saya nak tunjuk ni. Apa? Dia pun. Okey, kita teruskan pada ni. Saya nak tunjukkan, saya nak share kertas kerja ataupun kertas amali yang kamu kena buat. Saya terangkan balik pada Nina yang baru masuk ni. Sekejap saya share skrin ni. Saya share sekejap ya. Kalau dah ada cakap Kalau dah keluar bagi tahu saya. Sekejap ya. Ada 2, 3. Ada ke? Ada. Okey, dia tengah keluar. Harap nampak lah. Okey, ini dia. Kita nak sediakan apa? Nina, amali ni buat peperiksaan pertengahan tahun untuk amali sediakan roti canai. Itu amali. Saya akan bagi amali ni pada kamu nanti. Nanti akan diberitahulah ambil di mana. Dan juga ada lagi 3 amali yang kamu kena buat di rumah juga. Kita akan buat 1 minggu amali. Buat sampai dapat hasil akhir. Okey, cikgu nak terang pasal roti canai ni. Apa yang kamu kena buat? Okey, untuk ini kamu kena baca. Okey, nanti saya bagi video. Siapa yang dah tengok video cara buat roti canai? Hari tu saya minta Hafzan dengan Izwan. Dah tengok ke belum? Belum. Belum. Izwan, Hafzan dah cari dah? Dah cari ke? Belum. Belum juga. Jadi takkan cikgu nak bagi ke? Ke kamu nak cari sendiri? Bila nak cari? Kalau nak selaras, kalau nak saya bagi. Hari itu hari Jumaat tu tak sempat lah, saya ada hal. Hari ni saya bagi berserta dengan kertas amali. Kamu kena tengok apa yang nak kena buat. Saya kena hebahkan dulu sebenarnya soalan apa yang keluar supaya kamu taklah rasa apa nak buat, cikgu bagi tak nak. Cikgu tak nak kamu bertanya-tanya soalan apa yang keluar. Cikgu dah bagi tahu. Bila cikgu dah bagi tahu, tolong ambil peringatan. Apa persediaan? Yang pertama, kalau nak buat amali roti canai, pastikan ada ni. Penimbang. Ada kat rumah tak pengayak? Cuba cek peralatan. Maksud cikgu cek tu, cuba inilah.
dan apa benda yang ada kat rumah. Spatula tu. Okey, nombor 1 penimbang. Tahu ke penimbang? Penimbang apa? Ada ke kat rumah? Nina? Tak ada. Ha? Tak ada? Saya tak ada. Tak ada? Nina ada? Ada. Allah, Nina tak ada. Penimbang tu penimbang yang gram kecil tu. Afzan ada? Tak ada. Ada juga. Atau kamu nak timbang guna apa ni? Kalau saya bagi tepung 1 kilo, saya nak kamu kena guna 600 gram. Okey. Kalau tak ada pengayak ada tak? Pengayak ada? Tak ada. Ada. Okey, mangkuk ada. Spatula tu Ada. Sudu ya, sudu. Ada. Sudu camca besar. Yang besar lah untuk sukat ni. Lepas tu sudu teh tu sudu yang kecil. Lepas tu kuali Ada. lepeh ni guna kuali biasa pun tak apa kalau tak ada kuali lepeh ya. Faham ya? Jadi benda ni ada kat rumah. Okey. Okey, yang kedua. Kita tengok pada langkah kerja. Nampak ke ni? Kita besarkan lagi lah. Nampak ke tak nampak? Nampak ke ni? Ya? Ke nak saya besarkan ke lagi? Nampak. Okey. Nampak. Apa itu? Kejap. Saya bagi besar ni. Nampak ke? Ke kena besar lagi? Mana kertas kerja saya? Kejap saya tarik kertas kerja sini. Okey. Tak nampak. Kalau tak nampak, okey. Yang kedua. Okey, ini langkah. Pertama, langkah nak buat roti canai. Mula-mula dah ada resepi. Okay, nampak ke ni? Dah ada resepi. Tak ada. Nampak ke tak? Tak. Tak. Tak nampak? Stop sharing. Okay, lagi kali saya sharing lah. Tak nampak lah pula katanya. Okay. Okay, roti canai. Okay. Okay, lagi sekali. Okay, keluar. Okay, ini dia. Saya besarkan lagi. Nina kalau tak nampak cakap. Okay, ya, langkah ni kamu kena faham cara buatnya. Sebab kalau ikut langkah insya-Allah akan jadi. Dalam ni saya dah buatkan langkah pertama, dapatkan resepi roti canai. Ya. Okey, dapatkan resepi roti canai. Langkah yang kedua, laksanakan apa ni? Miss and place. Maksudnya kita sediakan apa dua benda? Peralatan dan bahan-bahan. Okey, itu faham ya? Setakat ni faham. Okay. Yang ke ialah kita nak masak roti canai, nak menyedia dan memasak roti canai. Menyedia tu maksudnya proses kita kena buat apa? Buat dough. Buat roti canai. Okey, pertama, dalam ni saya sediakan gambar-gambar untuk kamu faham macam mana nak buat roti canai ni. Ikut step supaya kamu tak melangkah-langkah. Okey, yang pertama ini bahan-bahannya kalau buat roti canai 600 gram. 25 gram garam. Benda-benda ni semua kena timbang. Tapi kamu tak ada penimbang tak apa. Air suam ni, okay, saya nak bagi peringatan. 250 ml, satu cawan air masak yang dalam cawan tu. Ya, dalam cawan tu. Ya, faham kan? Satu cawan yang mak yang pegang tu. Ya, kemudian gula ni pun 15 gram. Nanti saya akan siap-siap ikat. Ya, siap-siap ikat. Margarin 150 gram. Saya siap-siap ikat juga. Satu sudu besar susu pekat. Satu sudu besar guna sudu lah. Kemudian pertama sekali kamu kena campurkan air, garam dan susu pekat dalam bekas. Okey. Maksud bekas ni dalam dalam cawan tu lah. Dalam mangkuk lah. Cari mangkuk. Senang cari mangkuk. Lepas tu bubuhlah garam, air dan susu pekat. Ikut arahan ni satu persatu 3.1. Okey. Kemudian bila dah buat dah bancur tu, letak ke tepi dululah. Kemudian kita nak masukkan campuran tadi ke dalam
tepung gandum. Okey. Sementara kamu buat mix and place, kamu siap-siap asingkan tepung gandum dalam bekas lain. Sebab apa? Sebab kita nak masukkan air, garam dan susu pekat yang kita dah bancuh dalam bekas, kita nak masuk sikit demi sedikit. Dan kita kena uli. Ya, sambil-sambil tu uli. Masuk sedikit demi sedikit. Okay. Jadi inilah gambarnya, nak bagi kamu faham. Okey, ini ya. Tengok gambar pertama. Mula-mula dah bancuh dah air dan cawan. Tengok gambar nombor 1. Nombor 1 ni kita letakkan yang kita dah buat bancuhan tu ke dalam tepung tu. Sedikit demi sedikit. Okey, nombor 2 kamu kena uli guna tangan. Ya. Nombor 2 uli guna tangan. Ya, supaya sampai tak melekat kat tangan. Maksudnya kalau dia melekat bubuh sikit air. Takut tak cukup satu cawan lah. Kalau cukup satu cawan dia tak melekat. Sampai dia tak melekat itu dia punya penanda sampai tak melekat. Kemudian kamu kena rehatkan dough tu yang bulat besar tu 30 minit. Ya, rehat ni 30 minit di luar maksudnya dah buat dough dah sebati, letakkan 30 minit, guna tuala lembap. Tuala lembap tu kamu basah, tutup. Ataupun kalau nak tak ada tuala, kamu letak penutup, tutup biar 30 minit kat luar. Supaya dough kita tu sebati, dia akan jadi lembut sikit. Jangan terus-terus buat bulat ni, nombor 3 ni, jangan. Kita biar dia 30 minit. Okey, nombor 3, lepas dah 30 minit, okey, kamu kena bentukkan dough bulat-bulat. Okey, bulat-bulat tu kamu anggaran lah. Bulat-bulat masuk celah tangan tu keluar, dapat bulat-bulat macam bola rounders. Pernah tengok bola rounders? Ataupun bola petang. Bola petang tu besar juga tu, besar tu. Saya rasa kalau kamu ada penimbang boleh berat, tapi kamu agak-agak lah. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Okey, buatlah sampai dapat berapa biji dan kemudian kamu kena letakkan semalaman, biar je semalaman. Bagi cikgu, bila nak buat roti canai ni selalunya orang buat malam adunan. Lepas tu bulat-bulat ni dia sapu, majering keliling, letak bubuh minyak. Bagi permukaan tu minyak, bagi berminyak supaya dia tak melekat bila berkumpul dalam bekas ni. Nombor 3 ni tau. Okey, bila dah siap part nombor 3, kamu biarkan tutup dengan kain ke apa, biarkan semalaman. Maksud cikgu biarkan sampai besok pagi sebab cikgu cadangkan bila buat step ni buat malam. Faham tak maksud cikgu? Bancuh malam, uli malam, buat malam. Step nombor 3 ni kamu buat malam. Okey. Yang nombor 4 ni dia dah lembut tau. Yang dough yang kecil ni bila dah lembut, nombor 4 ni baru kamu senang uli. Okey, cikgu nak tanya siapa ada talam dekat sini kat rumah? Nina ke? Ada. Nina, Izwan? Afzal, ada talam tak kat rumah? Talam yang talam untuk selalu mak-mak buat roti. Talam. Guna talam tu bahagian belakang ya Nina? Okey, cara nak tepekkan atau nak bagi roti canai ni, kita tak reti nak terbalik tu kan. Kita guna cara opah-opah dulu. Kita tekan guna jari tapak tangan ni. Okey, tengok roti canai nombor 4 tu, gambar tu, mula dari tengah, jangan dari tepi bila nak nipiskan. Dari tengah kamu bawa ke tepi, pelan-pelan tarik, bagi nipis tau. Nipis sampai nampak tu talam tu warna putih. Jangan koyak sangat lah, kalau koyak sikit tak apa. Tarik. Sebab kita tak reti nak menebar. Hafzan reti menebar ke? Kalau reti menebar bagus. Izwan, reti menebar ke? Reti ke menebar roti canai? Kalau tak reti, kita buat fashion tak tepek kan. Bagi ratakan, nipis sampai boleh tarik. Sampai bahagian tepi tu nipis. Nina faham tak setakat ni cara nak buat roti canai? Faham tak? Ikut step ni. Faham tak? Faham. Okey. Okey, nombor 5. Okey. Nombor 5. Ini roti canai ni dah nipis ni. Macam tu lah maksudnya, nipis sampai kamu boleh buat dough lilit yang macam siput, bentuk siput-siput tu. Okey, caranya kamu kena gulung. Bila dah tarik tepi, dah regang, kamu gulung ataupun bagi dia panjang tali ke atas. Okey, saya tunjukkan ya.
Ini yang kita dah nipis-nipis lepas tu ini. Nampak tak gambar nombor 6? Kita nak jadikan dia bentuk siput ni. 6, 7, 8, 9. Ni proses akhir. Ini nama dia sebagai alternatif anda boleh melepihkan dough, meletakkan minyak dan menggulung seperti kerang laut. Ini nombor 7 kerang laut. Ya, inilah masuk kerang laut. Okey, nombor 6 ni cara nak buat nak buat dough tu bila dah kita gumpalkan jadi panjang, kita simpul lilit. Itu maksudnya kerang laut. Ya. Macam siput lah. Okey, nombor 8 ni bila kita nak goreng, ambil yang nombor 7 punya adunan dah siap siput, kita tekan-tekan guna tapak tangan ni. Tekan bagi nipis, jangan nipis sangat. Nipis sikit. Dah nipis kita angkat, letak atas kuali macam nombor 9 hasilnya. Okey? Nombor 9. Okey. Selepas dah masak ni, kamu kena angkatlah guna roti. Angkat roti tu gunalah spatula 3.9 ya. 3.9 ni. Tapi syaratnya masak roti canai ni kena sampai dia warna apa? Dia tak lama masak. Dalam 2-3 minit sampai dia warna apa Nina? Yang perangan. Warna perang ini roti masak jangan hangit. Sebab nanti cikgu nak tengok gambar. Kamu akan hantar gambar. Step, langkah-langkah yang kamu buat 1 sampai 9 ni. Kena tangkap gambar ini Macam hari itu Nina hantar gambar yang dah siap. Cikgu tak nak Nina hantar gambar yang dah siap ya Nina. Nina hantar gambar masa Nina tengah buat benda tu. Masa tengah buat, Nina tangkap gambar. Contohnya, Nina tengah goreng. Nina tangkap gambar Nina dengan roti canai tu tengah goreng. Suruh adik tangkap. Okey. Tahu? Masa Nina tengah bancuh adunan tu, tangkap gambar. Itu maksud cikgu. Kena ada diri kamu dengan bahan yang kamu buat. Okey. Faham ke Nina? Cikgu tak nak hasil kamu tunjuk roti canai. Tak nak macam tu sebab tak nampak proses tu tak ada. Jadi cikgu tak tahu Nina buat ni beli ke, Nina minta orang buat ke. Nanti sebabnya kalau pegawai datang tu Nina akhir tahun tahun ni. Jadi bila pegawai tu minta Nina terangkan, Nina faham dah macam mana nak buat roti canai dari mula sampai akhir. Bukan dia nak ambil akhir je kan. Jadi bila dah perang, bukan hangit ya, dia perang. Okey. Kamu boleh gunakan dua belah tangan kamu untuk dikepukkan roti tu supaya roti tu gebu. Okey, guna tangan tu. Kepukkan. Tangkap gambar Afzan, Izzuan tangkap gambar dari depan lah. Ini sebab dari atas. Tak nampak tangan siapa kan. Ini gambar ni pun saya tak nak macam ini. Koma tangkap gambar. Nampak Koma tengah kepuk roti. Kepak. Barulah orang yakin ini Koma buat. Ni. Kita tengok ayat 3.0. Kenapa kita kepukkan roti tu, Hafzan? Supaya Hafzan? Supaya gebu. Supaya kita nak kekalkan kegebuannya. Nampak berlapis-lapis roti tu. Sebab tu kita kepuk sebelah. Lepas tu kepuk lagi sebelah. Pernah tengok tak kat kedai roti canai? Dia kepuk. Itu tujuan nak bagi dia gebu dan nampak berlapis-lapis. Okey. Kalau Koma rajin, Koma boleh buat pencicah dia. Pencicah tu Koma boleh buat. Tak kisahlah nak guna kari ayam ke, nak guna sardin pun tak apa, cicah roti canai. Ataupun nak buat rendang terpulang, cicah roti nak buat sambal ikan pilih pun tak apa, tak ada masalah. Ya, terpulang. Kalau yang bahagian untuk cicah saya tak sediakan. Jadi kamu sediakanlah guna lauk apa yang kamu nak cicah, tak apa, itu terpulang. Tapi yang penting cikgu nak nilai Nina membuat roti canai melalui proses awal, sediakan bahan, buat sampai goreng, sampai siap. Prosesnya. Ini yang cikgu tekankan. Okey. Setakat ni persoalan saya nak tahu sebelum saya beralih ke amali yang seterusnya. Tak ada. Amali lain. Nina ada soalan. Kalau ada soalan tanyalah. Tak ada? Betul tak ada? Faham nak buatnya? Tak ada. Okey, kalau tak ada,
Jadi saya harap kamu tengok soalan saya sebiji macam ni. Gambar pun saya print. Okay. Jadi kamu harap cikgu kamu faham lah. Kalau tak faham boleh tanya mak. Ya, boleh tanya mak. Izzuan nak tengok soalan ni ke sebelum dapat? Ya, nak tengok soalannya. Betul? Okey, nanti ada. saya hantar. Hari tu kamu minta. Saya ada hal hari Jumaat tu minta maaf. Tak dapatlah saya nak hantar saja hal. Jadi hari ni saya akan hantar terus ya dekat PDF buka. Okey, ini amali yang saya nak nilai. Okey, kita nak tengok amali yang seterusnya. Amali lain ya. Saya nak buka amali yang seterusnya iaitu amali French toast. Okey, amali French toast ni merupakan amali buat roti French toast, roti Perancis lah. Okey, tengah buka jap. Nampak. Saya share screen sekarang. Amali. Sekejap ya. Okey, French toast. Okey, Nina. Setiap daripada kelas Satria, saya ada bagi 4 semua amali. Ya, 4. Pertama, tolong catat sekarang. Roti canai. Tulis masing-masing dalam nota. Roti canai. Itu yang pertama. Okey. Tulis dah? Okey, tulis. Roti canai. Tadi dah tahu kan? Roti canai yang pertama. Yang kedua. French toast. Okey, tulis sekarang French toast. Tulis. French toast. French toast ni maksudnya dia guna roti. Lentos. Ayah, mak. Ayah. Beli saya ya. Lentos. Dah tulis French toast. Sebutannya ni French toast. Okey, saya besarkan lagi. Tak nampak lagi ke? Cikgu besarkan lagi. Okey, French toast tu roti. Okey. French toast ni saya tunjukkan gambar nak bagi kamu faham apa itu French toast ni. Ialah kita dah pernah buat kat college community. Sama juga, ini peralatan. Okay, peralatan ni kena ada kuali lepeh. Kalau tak ada kuali lepeh tak apalah. Sudip, garpu, pengepit makanan, mangkuk adunan, nak letak susu, penimbang. Okay. Penimbang tak apa. Kalau tak ada tak apa. Tak ada masalah. Okay. Ini langkah kerja nak buat French toast. Roti tau. Okay. Bahannya. Okay. Kita tengok pada bahan terus. Saya nak Afzan sebutkan bahan-bahan dia. Aku tak nampak. Mana ada? Tak nampak? Siapa yang nampak ni? Tak ada. Sekejap lagi sekali saya share. Izzuan tadi nampak ke tak Tak nampak. Okey, lagi sekali saya share. Okey, dah. Okey, kejap. Tunggu kejap, dia tengah ni. Okey, ini bahan-bahan buat French toast. Okey, nampak sekarang? Nampak? Okey, nampak. Okey, sebutkan Hafzan. Nombor 1, bahan yang kita perlukan ialah? Roti. Tu. Berapa keping roti? 4 keping roti. Okey. Yang kedua? 2 keping telur. 2 keping. Ni biji. Salah kan? Itu 2 biji. Okey, 2 biji. Saya tukarkan kat situ. 2 biji. Okey, 2 biji telur. Susu? 100 ml. 150 ml. Maksudnya tak banyak. Sikit lah. Jadi saya nak tanya, susu ni kamu ada kat rumah ke tak ada? Tak ada. Maksudnya saya kena bagilah.
kena bagilah. Okey, tak apa. Nanti saya tahu lah macam nak usahakan. Okey, lepas tu garam secukup rasa apa? Lada Garam. Sebut lada. Sebut lada sulah tu, sebut lada sulah tu ni lah lada putih. Ya, ataupun serbuk buah pala tak ada tak apa. Itu tak apa. Okey. Pertama kita kena, nanti saya akan bagi gambar. Masukkan telur ke dalam mangkuk adunan. Ya, Masukkan susu betul. serta Segar. bahan perasa. Kacau sebati. Ya, itu langkah pertama. Ya Nina, sebelum buat, okey, 5.1 saya nak tanya Izwan. Izwan, pecah telur dalam mangkuk adunan, masukkan susu segar serta bahan perasa, kacau sebati ni, perlu tak perlu kita ambil gambar proses yang pertama ni? Kena ambil Perlu. gambar ke tak? Perlu. Sebab bahan utama. Proses Sebab pertama. itu proses ataupun langkah yang Pertama. Tangkap gambar siapa? Kita. Tangkap gambar kamu dengan Bahan. Okey. Faham ke ni? Nina? Kena ada Nina. Tak boleh tak ada. Nanti cikgu tak tahu proses apa. Okey. Tangkap satu gambar. Dah dapat satu gambar. Okey. Okey. 5.2. Langkah yang kedua. Kena buat apa? Panaskan minyak di dalam kuali lepis. Tak ada kuali lepis, kuali biasa pun tak apa. Panaskan minyak. Minyak tu berapa kita nak guna kat sini? Okey, dia tak cakap berapa, tapi saya nak kamu buat panaskan minyak. Okey, panaskan 1 sudu minyak. 1 sudu minyak di dalam kuali lepis. Sebab bila nak goreng french toast ni tak perlu minyak yang banyak. Dia hanya perlu minyak sedikit. Okey. Lagi? Tangkap gambar bila kamu Celup kempingan roti ke dalam adunan dan masak di dalam minyak yang telah dipanaskan. Okey, saya nak tanya Nina. Nina, waktu kita celup roti ni dalam adunan yang kita dah kacau sebati tu, perlu tak perlu tangkap gambar? Perlu tak bahan bukti? Ini bukti kamu. Perlu Nina, saya tanya. Tak. Kenapa tak perlu? Okey, kita tanya ni, kita nak Afzan tolong terangkan pada Nina kenapa tak perlu. Tanya dia kenapa tak perlu. Kenapa Afzan, tak perlu Nina? sebab apa? Kenapa tak perlu kita nak ini? Nina? Perlu kan? Kena, jawapannya perlu. Sebab apa Afzan kita perlu tangkap gambar? Sebab itu bahan apa? Bahan bukti. Nina, kena tangkap gambar proses awal sampai akhir. Kan tadi cikgu cakap? Perlu tangkap, wajib tangkap. Sebab cikgu nak nilai Nina buat satu persatu langkah. Langkah itu yang cikgu nak tengok. Proses mula sampai akhir. Dengar tak ayat cikgu? Proses mula sampai akhir, cikgu nak tengok gambar bukti untuk cikgu bagi markah. Cikgu akan bagi markah setiap gambar yang diberi. Cikgu tak nak Nina ambil gambar akhir yang Nina dah siap masak roti. Tak ada, tak nak. Cikgu nak Nina ambil gambar tengah pecah telur, tengah masukkan 1 sudu minyak ya Izwan. Kita masuk 1 sudu minyak dalam kuali. Gunalah sudu yang besar. Ya, Nina tanya, Izwan tadi tanya cikgu berapa? Cikgu kata 1 sudu. 1 sudu besar tu, ambil yang sudu besar, bukan sudu teh tau. Sudu teh kecil. Letak dalam tu. Tadi Izwan bagus Izwan tanya soalan. Nanti kawan-kawan tahulah maksud 1 sudu tu sudu besar. Okey. Nina kena ambil ya. 5.1 gambar ni 1. 5.2 panaskan 1 sudu minyak pun Nina kena ambil gambar Nina tengah letak minyak dalam kuali. 5.3 tengah celup kepingan roti pun Nina ambil juga gambar tu dari depan ke tepi ke, tapi nampak muka Nina tengah celup di roti. Okey. 5.4 masa Nina nak balikkan roti pun kena ambil gambar sebab cikgu nak tengok hasil roti tu warna apa dia cakap. Kita masakkan sampai berwarna apa Afzan? Keperangan. Ingat tu warna perang bukan hangit. Okey, kita letakkan dalam pinggan tu. Bila dah masak bila dah masak Nina,
hidang lah. Hidang dalam pinggan, nak bubuh apa-apa, hiasan pun tak apa, cikgu tak kisah. Nak bubuh daun pandan ke, nak bubuh salad ke, nak bubuh nak bubuh apa-apa hiasan, cikgu tak ada masalah. Tetapi kena ambil gambar. Sebab apa Izwan? Ini ialah Sebab- proses. Aha. Sebab bahan putih. Bahan bukti. Ini proses awal ke akhir dah hidang ni, proses Akhir. akhir. Jadi ini bahan bukti Nina buat, Nina pegang makanan yang dah tu, Nina tangkap gambar. Yang itu kena buat Nina. Faham Nina? Bukan Nina hantar kat cikgu gambar Nina pegang makanan dah siap. Itu betul, tapi Nina tak ada proses awal yang Nina buat, pecah telur. Itu yang kena buat. Itu yang Nina kena tangkap gambar. Faham Nina? Kena tangkap gambar daripada ni 5.1 pecahkan telur, kena tangkap gambar, satu gambar. 5.2 panaskan satu sudu minyak, dua gambar. Ya Nina? 5.3 celupkan roti. Nina yang celup, tangkap gambar Nina tengah celup. Tak nak tangkap gambar tangan. Kalau tangan nanti kita tak tahu siapa yang buat. Okey, nombor 4, Nina masak tu, Nina tunjuk gambar Nina dan kuali tengah masak. Nombor 5, nak hidangkan, Nina pegang makanan tu, Nina tangkap gambar. Cukup 5 keping, cikgu akan check, cikgu bagi markah amali. Dah, senang aja. Ya. Okey, selepas tu yang akhir sekali kita kena kemas lah meja, dapur. Itu termasuk dalam Kebersihan. kebersihan. Langkah tu kena ada. Tapi tak perlulah. Cikgu rasa perlu satu gambar jadi. Masa Nina tengah basuh, ambil gambar tengah basuh peralatan pun tak apa. Satu gambar je. Sebab cikgu akan nilai. Tu di ruangan borang ini. Ni borangnya Nina ya. Jangan tak tahu, inilah borang. Nama dia borang ni senarai semak kerja. Kerja apa? Proses kerja nak buat French toast. Ini saya akan bagi markah kat sini ni. A, B hasil kerja. Okey, hasil kerja maksudnya yang kamu dah buat tu sama tak dengan apa resepi? Kamu ikut resepi ke tak? Kamu ikut peralatan ke tak? Dia hasil kerjanya apa yang kamu buat lah. Okey, ini yang tadi cikgu tanya lepas habis masak. Sikap kamu lah. Adakah kamu bersihkan kawasan masak? Ini cikgu kena bagi markah kat sini. Right atau tidak? Kat sini. Kalau ada gambar kamu tengah basuh peralatan pun tak apa. Ataupun gambar kamu tengah bersihkan meja pun tak apa. Cikgu akan bagi markah sini. Satu keping aja cikgu. Yang cikgu suruh ambil gambar 5.1 tu dekat ruangan sini tau, hasil kerja. Kenapa cikgu suruh ambil 5 keping gambar tu? Untuk inilah cikgu nak nilai. Kamu buat tu kaedah apa, kamu pilih bahan, kamu masukkan ni bahan, cikgu nilai di sini. Jadi bila dah nanti kita akan kita akan tulis kat sini terima atau tidak. Cikgu akan tulis tik terima atau tidak. Tahu Nina? Sebab itu cikgu suruh Nina tangkap gambar proses awal. Kena ada 5 keping tu. Jadi faham tak kenapa kita buat amali ni? Faham? Faham? Ya? Okey, ini French toast. Tak apa, bahan amali cikgu akan bagi nantilah bersama dengan kertas. Jadi kena tangkap gambar. Okey, itu French toast. Yang kedua ia tentang tulis omelette. Tulis sekarang omelette. Omelette. Dapat ke? Omelette. O-M-E. Dapat ke ni? Dapat ke omelette? Okey, dapat. Ada nak pergi kencing ke? Nak pergi kencing ke pergi dulu? Nina nak pergi kencing ke? Okey, ini dia amali yang ketiga. Pertama roti canai, kedua French toast. Tak apa, kita bukan nak buat serentak ya. Kita akan buat 1 minggu. Yang saya nak nilai untuk periksa ni ialah roti canai dulu. Jadi buatkan roti canai. Jangan risau.
Yang ini saya nak bagi tahu saya bagi sekali sebab kalau saya bagi kemudian kesianlah kan, susahlah mak ayah kamu nak ambil. Jadi cikgu bagi sekali harung supaya senang. Okey, ini amali yang seterusnya iaitu omelette. Sekejap ya. Okey, ni nasi dagang. Saya tak buat lah sebab kamu reti ke buat nasi dagang? Nina reti ke? Tak. Tose pun ada. Nak buat tose ke? Ini sarapan India. Nak buat ke? Okey, roti ini. Ni dia punya tadi. Murtabak. Capati. Capati kalau reti buat. Kalau kamu reti buat ada video. InsyaAllah boleh buat tau sebenarnya. Tapi saya bagi bahan-bahan. Tapi kamu kena buat ikut dia punya ni. Okey. Saya cari omelette. Okay, sebelum saya ni, Nina ada soalan, Hafzan ada soalan, apa yang nak di ni ha? Okay, ni omelette. Dah jumpa. Ada soalan ke sebelum kita terus pada omelette ni? Ada. Tak ada? Okay. Saling ni, perkataan ni, omelette ni. Okay, ni O-M-E-L-E-T-T-E. Boleh cari kat YouTube. Ini tak apa, ni resep kita akan buat ni ikut minggu by minggu. Kalau dah siap satu, kamu boleh buat minggu yang seterusnya. Okay, dah salin dah Nina? O-M-E-L-E-T-T-E. Dah. Dah. Okay, cantik. Kalau dah siap omelette. Okay, inilah dia sarapan Amerika. Nama dia omelette ataupun bahasa Melayu orang panggil telur apa? Telur dadah. Telur dadah Nina. Omelette cakap orang putih. Kalau orang Melayu dia sebut telur dadah. Ni dia. Kita perlukan telur, air, garam, lada sula dan mentega. Kita tak guna minyak, dia guna mentega sebab dia nak bagi rasa lemak. Okey, ini dia punya bahan-bahan apa yang dia nak masuklah dalam omelette. Ada sausage, ada bawang putih, ada cendawan butak, ada capsicum ni ialah lada benggala yang besar tu. Okey, ini cara-cara dia. Saya ambil yang senang je. Okey. Pancake ni pun ada. Okey, itu dia 3. Last kali saya ambil pancake kot, tak silap saya. Tak apa, sampai je soalan nanti kamu bagi tahulah cikgu apa yang sampai soalan tu. Wafer kamu tak, French ini tadi. Pancake tadi. Okay, ni French tu cara. Okay, setakat ini last kali tak silap cikgu pancake. Okay, pancake yang ni dia tadi lah. Ni pancake yang tadi. Pancake tu maksudnya lempeng. Okay, lempeng ni. Mana? Okay ni pancake. Okay, pancake ni ialah maksudnya lempeng. Cakap orang Melayunya lempeng. Okay. Jadi tak apa. Jangan risau. Amali-amali ni kita akan buat selepas kamu dah selesaikan amali roti canai untuk minggu peperiksaan. Itu je. Bila minggu yang seterusnya baru kita pergi satu-satu amali. Boleh faham Izwan? Abzal? Boleh. Nina, okey, jangan risau, jangan pening kepala. Cikgu terangkan yang cikgu akan ambil markah ialah amali buat roti Canai. jadi belajar betul-betul cara buat. Fahamkan ni, lepas ini cikgu bagi. InsyaAllah kamu boleh buat. Cikgu doakan. Okey, rasanya untuk setakat ini itu saja cikgu nak terang tentang peperiksaan akhir tahun. Ada apa-apa persoalan tak sebelum kita tamat? Tak ada. Jadi Nina faham lah. Nina faham? Faham ke nak buat roti canai? Faham ke? Okey, kalau faham. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Nina masuk kelas cikgu hari ni. Jadi sebelum kita tamat kelas ni tak ada apa-apa persoalan. Cikgu nasihatkan koma pertama, okey ya. Jaga diri. Tolong jaga diri. Tolong maksud cikgu jaga diri tu janganlah keluar. Kalau tak perlu keluar tak payah keluar sebab COVID ni mengganas, yang baru ni mengganas. Mudah merebak.
kita tak jumpa orang tu pun dia mudah kena. Itu pesan cikgu, tolong jaga kesihatan. Sebab bila dah terkena ni payah, kesian kat keluarga. Lagi satu, jagalah sikap kamu. Sikap tu kita jangan kita boleh guna handset nak berwhatsapp dengan kawan apa semua. Tapi bila bab kerja, sekolah tolonglah buat. Bila cikgu bagi kerja siapkan. Nina cikgu tanya hari tu, kertas tugasan 4 dah siap, tugasan 5 dah siap ke? Nina tangkap gambar. Cikgu bukan nak apa, cikgu nak Nina tangkap gambar dekat sikit, tangkap hantar je. Macam Izwan buat. Hafzan tugasan 5 tak hantar tau. Saya tunggu. Ya. Lepas ini saya nak dalam masa ni terus tangkap gambar hantar. Tolong jangan tangguh-tangguh. Sebab saya nak semak yang kamu buat. Jadi itulah proses saya nak bagi kamu faham ke tak faham. Bila cikgu minta tu tolonglah buat. Selesaikan sampai habis. Itu je cikgu minta. Rose pun saya tengok makin lama perangainya tak masuk kelas, tak buat kerja saya. Jadi macam mana? Zafirah pun satu hal, bangun lewat. Lepas tu bila bangun lewat dah tak tentu hala nak masuk kelas. Sikap tu masuk cikgu, sikap. Kita ni bila dengan cikgu kena ada adab, belajar beradab. Bila cikgu suruh tu hantar. Tolong terang kalau ada masalah bagi tahu. Jadi cikgu tak tertanya-tanya, Afzan kenapa tak hantar, Nina tak hantar, Zafirah tak hantar. Kadang-kadang cikgu rasa macam sedih dengan sikap-sikap macam ni lah yang cikgu sedih. Sebab cikgu berusaha nak kamu lulus bila peperiksaan akan datang. Kalau tak lulus macam mana? Itu je cikgu tegur. Ya? Berpada-pada guna handset. Berpada-pada. Bila kita dah terjebak dengan orang yang kita tak kenal kita ni, jadi lain perkara lain. Jaga diri. Okey, untuk itu kita tamat dulu dengan surah Al-As. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama baca Afzan. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey. Untuk itu cikgu minta maaf bila tak dapat nak masuk kelas masa 2 minggu lepas cikgu khusus. Tapi cikgu nak Nina dengan Hafzah hantar kertas tugasan 5. Memang cikgu nak. Ya? Yang lain-lain pun sama. Isma apa semua memang cikgu nak selkan. Terus hantar, tangkap gambar hantar. Bukan susah kan? Kamu dah ada handset masing-masing. Gunakan yang sebaik mungkin. Dengan itu kita tutup dan berjumpa lagi. Tengok kalau ada apa-apa saya akan bagi tahu hari Khamis Jumaat apa yang ni nak kena buat ulang kaji ke apa, itu nanti cikgu bagi tahu ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Cikgu Aziz masuk. Cikgu Aziz masuk. Cikgu Aziz dah masuk belum? Okey, tak ada. Okey, untuk itu saja. Cikgu Aziz dah terkeluar. Tadi dia nak masuk tapi dah keluar. Okey, kita jumpa akan datang. Cikgu Aziz dah masuk. Dah habis kelas. Dah habis kelas Cikgu Aziz. Siapa yang tak masuk? Afzan ya Afzan? Afzan ada. Tak ada. Tadi waktu Cikgu Fika kamu tak ada. Kamu pergi mana? Bangun Cikgu Fika lah. kamu tak ada tadi, tidur lagi. Tu dia cikgu kakak. Sikap kena Dah ubah. nak exam dah. Nak exam dah. Itu je dah. Bagi tahu sikap kena ubah. Kalau tidak macam mana nak berjaya. Zafirah tu habis kredit kot rasanya. Aduh. Okey, jadi faham semua ya. Itu pesanan cikgu pada kamu. Satu, jaga keselamatan, jaga kesihatan, jaga tingkah laku, sikap tu. Tolonglah buat sikap yang cikgu pesan tadi. Bangun lambat, tak balas WhatsApp cikgu, tak balas call cikgu. Tolonglah. Jangan buat macam tu kat cikgu. Sian cikgu-cikgu semua bertungkul lumus nak bagi koma faham. Koma dah macam ini, situasi susah. Cikgu tak boleh nak cubit, tak boleh nak pukul, tak boleh nak apa. Jadi ni tolong ya. Dan tolong bagi kerjasama. Lepas ini terus hantar apa yang cikgu minta tadi ya. Nina dengan Afzal. Izwan cikgu tahu dia dah settle dah. Tak ada masalah. Nina, Afzal, yang lain-lain. Okey. Itu saja setakat ini, kita jumpa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Okay. Terima kasih yang bisa Daud subscribe.